Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Wisyahul Afrah. Nama kitab kita Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Dia panggil selendang kebahagiaan penyuluh kepada kemenangan. Kita telah baca dalam kitab ini Bab Arkanis Salah, bab rukun solat. Tengok di muka surat 22. Dalam siri yang lepas kita telah baca rukun solat. Rukun solat ada 13 perkara. Rukun solat ada 13 perkara. Tengok, yang pertama, niat disertakan dia dengan satu juzuk daripada takbiratul ihram, dan tempat niatnya di hati. Mulut ada nawaitu tu bukan niat. Itu cuma lafaz niat. Itu cuma apa? Lafaz niat. Yang betul-betul niatnya adalah hati. Kemudian rukun yang kedua, muka surat 23. Dan keduanya qiyam, iaitulah berdiri betul pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa berdiri. Yang tak kuasa, yang tak mampu, itu cerita lain. Rukun yang ketiganya takbiratul ihram. Alhamdulillah kita telah bincang bagaimana cara bertakbir dan juga angkat tangan ketika bertakbir. Yang keempatnya membaca Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah bagi makmum dan juga bagi imam. Sambungan kita pada kali ini muka surat 24 dan kelimanya. Kita break di situ. Dan kelimanya makna rukun solat yang kelima. 5 daripada mana? 5 dari 13. Rukun solat kita ada 13. Rukun yang kelima. Tengok kitab. Dan kelimanya ruku' dengan tumakninah. Tengok, dia guna di sini dengan. Ada setengah kitab dipisahkan. Rukun jadi 17. Sebab apa 17? Sebab dia tambah tumakninah tu satu rukun lain. Maknanya yang kelima rukuk, yang keenam tumakninah. Ada setengah kitab dia kata rukun solat 17. Mu jangan tengok celek mata pula. Ini kitab salah ni. Bukan kitab salah, kita pula salah faham. Kitab betul, kita pun betul. Sebab diasingkan tumakninah. Maka dalam kitab ni dan juga kitab lain, setengahnya kitab Musali dikembar terus. Rukun yang kelima ruku' dengan tumakninah padanya. Apa makna tumakninah? Tanda belajar. Tumakninah maknanya tenang, bertenang. Tidak gopoh, tidak lorak. Maknanya kita Allahu Akbar ruku', kita berhenti seketika. Kita bertasbih di situ. Mengagungkan, membesarkan Allah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Kemudian baru kita naik. Itu dia panggil tumakninah, maknanya berhenti seketika. Maka sekurang-kurangnya, dengar ni, sekurang-kurang rukuk, bahawa ia tunduk sekira-kira mencapai 2 tapak tangan orang yang pertengahan kejadiannya akan 2 lututnya. Ingat, mana tapak tangan kita duduk di atas lutut. Tapak tangan ni tok atas lutut. Orang yang biasa macam kita ni lah, cukup saiz ni. Ada setengah orang tu tangan dia pendek. Pendek tangan dia sekerak. Jadi kalau dia tak atas lutut, menonggil je. Dia letak lah atas paha, tak apa. Ada setengah orang tu tangan dia panjang. Kalau dia bagian lutut jadi gin terakak kepala dia. Dia bagian betih pun tak apa. Yang pentingnya bagi manusia yang biasa, kebiasaannya manusia ramai ini, Allah Ta'ala buat tangan kita tu saiz kena atas lutut. Kalau pergi atas lutut, insya-Allah 90 darjah tunduk kita tu kena. Kena berhati-hati.
Dan jangan dikosakkan, mana jangan niat dengan rokok akan yang lainnya. Kita turun ni nak cari benda lain, bunyi rokok pakai break situ lah. Maka jika turun ia kerana sujud tilawah, maka tatkala sampai ia kepada had rukuk, maka dijadikan rukuknya tiada memadai. Contoh macam inilah, kita solat seorang, sampai kepada ayat wasjud waqtarib, sampai kepada ayat sujud tilawah kan. Maka bila kita turun nak sujud tilawah, malah aku pakai rokok selalu, break situ, niat rokok tak jadi. Tak boleh, sebab waktu kita turun tadi kita niat sujud, nak turun sujud tilawah, bukan nak rokok. Maka wajib ia kembali kepada qiyamnya supaya turun kepada rukuk. Kalau dia niat tengah jalan dah nak rokok, tak boleh, kena naik semula, betul balik, kita niat turun untuk rokok, baru jadi. Dan sunat dibaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, 3 kali. Alhamdulillah kitab kita ni dia bawa lafaz yang sahih dalam hadis, iaitu subhana rabbiyal azim. Ada lafaz yang kedua tambahan wa bihamdihi. Wa bihamdihi itu ada sebahagian ulama kata boleh terima tambahan ni wa bihamdihi, ada yang kata lemah, tapi ada riwayat subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Apa makna dia? Tulis makna dia, maha suci Tuhanku yang maha agung, yang maha besar, itu mana subhana rabbiyal azim. Dan sekurang-kurang kamalnya, apa makna kamalnya? Sempurnanya kita baca 3 kali. Malam ni saya nak baca 5, boleh. Contohnya kita solat di belakang imam, imam kita gia 3, kita gia 5, maknanya imam slow, kita ni subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, cukup dah. Dia tak bangun-bangun lagi, tak tidak lagi, boleh je kita tambah subhana rabbiyal, siapa dia bangun. Ada setengah riwayat, ada setengah kitab menghadkan sampai 11 kali subhana rabbiyal 11 kali, tapi tidak ada had yang menghadkan bahawa tak lebih daripada 11 kali tasbih. Kita mengatakan sabbihu, tasbih lah, ataupun kita baca doa-doa lain yang maksur daripada Nabi SAW yang telah kita baca dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Kan dalam kitab Perisai Muslim kita ni sudah ada bacaan-bacaan dalam rukuk, dalam sujud yang warid, yang maksur daripada Nabi SAW. Boleh je kita baca. Habis, kita pindah kepada rukun yang ke-6. Dan ke-6-nya i'tidal, dengan tumakninah padanya. Apa makna i'tidal? Tulis itu, i'tidal maknanya kembali semula kepada keadaannya sebelum rukuk. Tulis definisi. Kalau kata apa itu i'tidal, jawabnya kembali semula kepada keadaannya sebelum rukuk. Kita sebelum rukuk kita berdiri, qiyam, balik semula kepada qiyam. Balik semula kepada qiyam. Dengan tumakninah, mana jangan duduk sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, la, berhenti sekejap. Maka i'tidal itu kembali kepada barang yang ada ia dahulu daripada rukuk. Ini bahasa dia, kembali kepada barang ada ia dahulu daripada rukuk, dan jangan dikosatkan dengan dia akan yang lainnya. Jangan kosat yang lain. Jangan kata saja nak betul orang ya, lah, mana boleh kan. Maka jikalau diangkat kepalanya daripada rukuk sebab terkejut daripada sesuatu, tiada memadai i'tidalnya. Contohlah, kita tengah rokok,
tiba-tiba lalu tikus. Tikus keluar daripada bilik, zauk lalu kita pun terkejut. Allahu akbar. Kan? Bangun i'tidal. Walau kita rokok, kita bukan niat i'tidal, kita niat terkejut, tak boleh. Tidak sah i'tidal. Macam mana nak buat? Tengok ni kita. Maka hendaklah ia kembali kepada rukuk, tunduk semula, dan diangkat kepalanya bagi i'tidal. Tunduk semula, lepas tu bangun dengan i'tidal. Dan sunat bahawa ia membaca, ia berkata, mana dia baca pada ketika angkat kepalanya daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Kita kata, kita masa kita bangun, kita kata Sami Allahu liman hamidah. Maka apabila i'tidal, bila sudah berdiri tegak, kita baca apa pula? Naklah dia membaca Rabbana lakal hamd. Kalau tambah waw boleh. Ada riwayat, 4 riwayat bacaan di sini. Rabbana walakal hamd, ataupun Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd. Dia ada tambah Allahumma, dia ada tambah waw. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. 4 ni ada riwayat. Nak baca hak mana dipersilakan. Dan dibaca kunut pada i'tidal rakaat yang akhir pada solat subuh, dan pada solat witir nisfun yang kedua. Tanda pelajar. Apa makna nisfun yang kedua? Separuh yang kedua daripada Ramadan, iaitulah bermula pada malam 16 Ramadan. Malam 16 Ramadan kita mula baca kunut selepas bila? Setelah kita witir. Khilaf lah masalah sini. Ada kata boleh baca ya kunut daripada awal tahun, daripada awal Ramadan, macam Masjid Haram Mekah ini awal Ramadan lagi dia kunut lah. Tapi subuh dia tak baca. Itu dah ada khilaf situ. Kita pun kalau kita nak baca kunut sepanjang tahun witir, kata di para ulama la haraja, tidak ada masalah. Cuma dalam kitab kita ni dia pilih pandangan kunut witir itu bermula bila? Setengah Ramadan yang terakhir. Tamatlah sini. Cuma timbul di sini, insya-Allah kita akan bincang dalam bab sunat-sunat solat, tapi takut terlupa. Kita bagi perhatian. Ada setengah orang ni Sami Allahu liman hamidah, tangan dia berayun. Dia panggil tangan berayun. Ada tak? Jenis berayun. Maka para ulama mengatakan kalau berayun tu lama, banyak kali boleh membatalkan solat dia. Sebab fiqh Syafi'i ini tak boleh 3 kali. Cuma khilaf 1, 2 ataupun 1 lembaran tu 1. Dia anak ibarat gini, macam tawaf atau macam sa'i. Kalau tawaf kita pergi pusing 1, kalau sa'i pergi 1. Maknanya kalau orang ni gerak banyak, Sami Allahu liman hamidah bergerak 1, 2, 3, batal solat dia. Ataupun 1, 2. Ini dibahas panjang oleh para ulama. Yang pentingnya bagi kita perhatian di sini kepada para pelajar muslimin dan juga muslimat, tangan kita tu jangan bergerak. Sami Allahu liman hamidah, duduk dia situ, tegak situ. Dia panggil isdal, maknanya hollow ke bawah tu duduk dia. Jangan duduk bergerak apa situ. Jangan duduk berayun-ayun, tak payah. Sebab tu dalam kitab Jawi kita, dalam kitab fiqh Sabila, kitab Jawi ni, dia kata tanda ni. Dia kata eloknya bagi orang yang berayun tangan, kembalikan tangan dia seperti qiyam. Sami Allahu liman hamidah, tak sini mula. Kalau kita tengok orang Arab banyak buat, dia letak balik sini. Sebab qiyam itu, sebab i'tidal ni kembali semula kepada qiyam, tak sini balik. Dalam kitab Jawi ada menyebut, khususnya dia kata bagi orang yang bergerak banyak, maka elok dia tak sini supaya tangan dia tak bergerak. Ini perhatian.
InsyaAllah mungkin kita detailkan dalam bab sunanis salah nanti. Di mana dia panggil sunat hay'ah, tangan tu nak letak mana. Tapi elok. Sebab tu ada setengah orang ni kalau tengok kita letak sini, dia kata pelik dia ni. Kalau mulut-mulut bahasa jenis celopas sikit, dia buat tuduhan lalu. Dia terikut orang Arab tu. Macam-macam lah tuduhan. Walau hanya dalam kitab Jawi pun ada. Perbahasan ini ada. Cuma kita baca tak banyak, menyebabkan kita banyak menuduh daripada mengkaji. Baik, kita pergi kepada yang ketujuh. Dan yang ketujuhnya, rukun solat yang ketujuh, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah. Berapa kali tumakninah? Rukuk, tumakninah. I'tidal, tumakninah. Sujud, tumakninah. 3 dah. Dan jika sujud ia atas sesuatu yang ditanggung akan dia, seperti perca kain yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun, maka tidak boleh dia tu. Dan sekurang-kurangnya mengenai setengah daripada dan jika sujud atas sesuatu yang ditanggung akan dia, seperti punca serban, ekor serban dia yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Jadi kalau tak gerak tak apa, dia kata. Dan sekurang-kurangnya mengenai setengah daripada dahi akan tempat sujudnya. Ingat belajar, sebahagian dahi kita ni mesti kena atas lantai. Ini satu fenomena hari ni, bahasa jenis pakai serban besar tutup dahi. Dia pakai serban sampai gini, macam ada A sini tak, nampak colek dahi sini ya. Bagaimana dia solat? Oh, dia kata nampak ustaz sini. Nak tunduk macam mana kalau serban itu besar, tak masuk, tak rapat. Maka bila tak rapat, maka itu dia panggil tidak sahlah sujud dia, kerana dahi mesti kena atas lantai. Mesti kena atas lantai tempat sujud. Sekurang-kurangnya mengenai dahi akan tempat sujudnya. Dan wajib dibuka dahinya, jangan ada berlapik. Jangan ada lapik. Lapik dengan serban ke, lapik dengan apa benda yang kita pakai, itulah. Lapik dengan sejadah memang kena lapik, kan? Seperti balut kain ke, kain serban ke apa benda. Dan umpamanya, maka tiada sah sujud dengan yang tersebut, melainkan bahawa ia ada baginya kerana luka. Maknanya dahi dia ni luka, kena balut dengan pembalut hospital, dan masyakkah atasnya membuangkan dia yang amat sangat, maka sah sujudnya. Dan tiada wajib qada sembahyangnya, melainkan jika ada di bawahnya najis yang tiada dimaafkan padanya. Ingat, yang tiada dimaafkan padanya, tidak dimaaf pada apa? Pada najis tu. Mana kalau orang ni balut kepala dia kerana kepala dia pecah, nak buka tak boleh, maka itu dimaafkan, bolehlah dia sujud. Kalau tidak, tak boleh, kena buka. Tak kira lah dengan lapik dengan piyah ke, lapik dengan serban besar ke. Kadang-kadang Nabi bimbang tengok setengah-setengah pelajar orang ni, serban dia besar, buka dahi sikit je, macam mana dia sujud, rapat ke tak rapat? Ini di antara perkara yang perlu perhatian. Mana pula hidung tak sebut ni. Dia eloknya kita letak 2, dahi sekali dengan hidung. Dahi dengan hidung tu atas lantai. Sekarang ni zaman PKP, kita diarahkan supaya pakai pelitup muka, hidung tutup, kan? Maka insya-Allah tidak jadi masalah kalau kita sujud di atas hidung. Hidung kita kena di lantai tapi ada lapik. Yang pentingnya dahi itu terbuka. Tetapi kalau tak ada keperluan, jaraknya sudah jauh, jarak jauh macam masjid ada hari ni, jarak jauh, bukalah hidung tu, biar hidung tu sujud sekali dengan dahi. Walaupun tidak syarat, tapi ada juga yang mengatakan dahi dengan hidungnya.
sujud atas lantai. Elok. Tapi kalau ada pandemik ni, dia panggil wabak ni, duduk dekat-dekat berdesak-desak, maka tak apa, tidak jadi masalah. Hidung kita tidak buka. Adalah perbahasannya. Baik, tengok di sini. Dan tiada wajib dibukakan dua kakinya. Kalau kaki kita tak ada stocking, ada kasut, boleh je kita sujud kaki. Kan kaki ni 7 anggota. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 anggota. Mana? 2 tangan, 2 kaki. Kaki ni nak terbalik ni, tapak kaki belakang. Setengah orang ni dia sujud atas ekor kaki itu, ujung kaki, atas kuku, tak boleh. Apalagi kalau kuku terbalik gini, lagi tak boleh. Kena perut jari itu kena ada. Ini 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Itu dia panggil 7 anggota, 7 tulang, 7 anggota pula. Dan kaki tidak syarat dibuka. Kalau kita pakai stocking ke, hatta pakai kasut, boleh kita solat, tidak jadi masalah. Yang kena bukanya dahi, itu syarat. Tidak wajib dibuka 2 kakinya, hanya sunat jua. Dan wajib dihantarkan 1 suku dari 2 lututnya. Lutut kena ada. Dan 1 suku dari 2 tapak tangannya. Dan perut anak jari 2 kakinya. Jelas lagi sini. 7 anggota kita. Kaki, 2 kaki, perut anak jari, kaki, tangan, lutut, dahi. Dan jikalau 1 suku daripada jari yang 1 daripada tiap-tiap kaki dan tangan sekalipun, ini, dan wajib bahawa tanda mengenai akan tempat sujudnya oleh berak kepalanya. Maknanya jangan kata letak ya, sambil setuh je dengan apa ni, sejadah tu pakai akak lu, tak boleh. Kita kena tekan kepala kita tu. Kena tekan kepala kita. Kena tekan kepala dia, yakni diberatkan kepala dan ditekankan dia. Berat kepala, ditekankan dia sedikit atas tempat sujud, sekira-kira jika ditaruh umpama kapas di bawahnya, nascaya kemas ia. Apa makna kemas dia? Maknanya kalau ada kapas tu lepek. Ni ada setengah sejadah ni, sejadah orang besar-besar. Sejadah VIP dia panggil, tebal. Kena nyik kepala tu, kena tekan kepala biar turun kita punya kapek ataupun sejadah tebal tu. Jangan duduk main letak gitu. Ini orang bimbang kalau kita solat atas tilam. Kan ada setengah tepak ni, tepak sepik, tolak atas tilam, macam mana? Kena tekan kepala tu. Kena tilam pasal jenis span ke? Menyunyuk malah. Kan? Dan tiada wajib diratakan anggota yang lain atas yang mu'tamad, hanya wajib ditetapkan dia jua. Jadi anggota lain tak lah, yang pentingnya dahi itu kena rapat. Dan wajib ditinggikan punggungnya daripada kepalanya. Kalau tinggi dia punggung pada kepala, tinggi kepala pada punggung, bukan rokok, bukan sujud, tu rokok nama dia kan. Ni sujud ni mesti menongging itu, punggung naik ke atas. Dan bahunya, maka tiada memadai jika ditinggikan kepalanya daripada punggungnya atau bersamaan keduanya. Tak boleh, mesti kepala kena rendah, punggung tinggi. Ni ada setengah orang ni dia pasal jenis lapik bata nak sujud kan. Pung atas bata sama dengan punggung, tak boleh, kena turun. Jangan duduk tinggi tempat sujud. Dan jangan dikosakkan sujud akan yang lain daripadanya. Jangan kosak. Maka jika gugur ia atas mukanya, mana rebah. Kita duduk jalan, kita duduk gini, kita sudah kita rokok, kita pun i'tidal. Sambil tengah duduk i'tidal tu, mari pening. Mari pening kepala, rebah ke bawah. Gugur ia atas mukanya, mana rebah.
atas mukanya dan dijadikan sujud. Dia pakai niat sujud lalu menggodok sini dah ni, maka tiada memadai. Tak boleh, tidak sah. Tidak boleh, tidak memadai. Maka wajib ia kembali kepada qiyam. Kena balik semula, niat turun untuk sujud, baru sah. Pasal jenis main ambil tengah jalan tak boleh. Ini kaedah. Maka jika sujud ia atas sesuatu yang tajam, contohlah kita sujud, kebetulan kena atas batu tajam, sakit dah ini nak tekan, yang waktu biar otak. Macam nak buat? Menarik. Perbahasan kita ni detail, walaupun kecil ada perbahasan. Maka jika sujud di atas sesuatu yang tajam, jika dikesok akan mukanya, dia bahasa dia kesok, mana kita tepikan muka kita dengan tiada diangkat, tiada mengapa. Boleh. Contoh kita sujud, batu, kita pun tarik slow-slow muka kita duduk tepi, boleh. Tiada mengapa. Dan jika diangkat akan dia, jika diangkat, kita sakit, kita pun terakak kepala kita. Jika diangkat akan dia, kemudian dikembalikannya, kita akak, kita pun pusing cari tempat sujud molek sikit. Maka jika belum lagi ia tumakninah, tiada mengapa. Maknanya kita turun tu kena atas batu tu akak selalu terakak, automatik orang panggil terkejut. Dan jika sudah tumakninah, maka mudarat, kerana bertambah sujud. Bangun, sujud pula tak boleh. Habis nak macam mana? Kesok. Kita bergerak secara perlahan-lahan, kesok cari tempat yang lebih lebih selamat. Boleh je kita buat lari muka kita slow-slow. Jangan angkat. Dan sunat dibaca dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la. Di sini dia bawa dua, riwayat yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi, dan baginya segala pujian. Itu makna, tulis makna dia. Subhana rabbiyal a'la, mana maha suci Allah Ta'ala Tuhanku yang maha tinggi. Kalau kita tambah lafaz wa bihamdi, makna dan segala pujian untuk Allah. Mana kita boleh break je setakat Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan sekurang-kurang kamalnya, awana kamal, kesempurnanya 3 kali. Tadi ada sebut dah, dalam rokok tadi boleh 3, 5, 7, 9, 11. Ada sebagai ulama kata setakat 11 ya boleh. Yang lain kata tak ada had, tak ada limit. Selagi kita rasa boleh bangun, boleh duduk. Sebab pelajar-pelajar kena tanda, rukuk, sujud itu termasuk dalam rukun yang panjang. Mana kita boleh duduk lama situ. Tapi kalau imam, jangan. Imam tak boleh lama-lama. Orang belakang dia ada orang tua, ada orang sakit pinggang, ada orang sakit lutut. Kenapa kamu nak duduk lama? Nak lama dalam kita solat seorang, tafadhal. Mana dalam rukun yang panjang boleh duduk, qiyam kan. Rukun yang pendek mana? Tidal, duduk antara 2 sujud. Itu tak boleh lama, kecuali kalau kita duduk baca situ. Dan bahawa membanyakkan doa dalam sujudnya. Elok dalam sujud kita perbanyakkan apa dia? Doa. Alhamdulillah dalam kitab Perisai Muslim ni, kitab yang pelajar-pelajar duk baca ni, dalam doa dalam sujud ni banyak kan. Doa ketika rukuk. Muka surat 48 ni hak ni. Muka surat 48 ada beberapa bacaan yang telah diambil daripada Nabi SAW. Kita baca Subhana rabbiyal a'la, lepas tu kita tambah lagi
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufili subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Boleh. Ini baca ni warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita solat seorang, bacalah panjang-panjang. Nabi sebut dalam hadis, tanda ni pelajar. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tulis. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah di mana? Wa huwa sajid, ketika dia sujud. Fajtahidu fi du'a, Nabi kata maka sungguhlah kamu berdoa dalam sujud, faqaminun an yustajabu lakum, maka dia sangat hampir untuk mustajab doa. Kita hidup cari tempat pelik-pelik, nak pergi doa situ, doa sini. Setengah orang nak pergi mana tu? Nak pergi tempat kubur besar, nak pergi doa sana. Apa? Ni tempat berdoa kan waktu kita sujud. Ini tempat mustajab doa. Dalam kitab kata memperbanyakkan doa di dalam sujud. Terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata aqrabu ma yakun, tempat yang hampir kita dengan Allah Taala. Sebab apa? Sebab di saat kita letak muka dalam anggota manusia ni, mukalah yang paling sempurna, yang paling mahal kan. Tiba-tiba kita sanggup letak muka kita di atas lantai yang dipijak oleh orang, tempat yang paling rendah, kerana semata-mata kerana Allah. Maka itulah tempat yang paling hampir kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, duduknya paling rendah, rintihan permohonan tempat yang paling rendah, tapi didengari oleh Rabb Al-A'la, Allah Ta'ala yang maha tinggi. Masya Allah. Kita pindah kepada rukun yang ke-8, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Inilah 4 tempat yang duduk mai tumakninah. Dengan tumakninah padanya, dan jangan dipanjangkan dia. Tak boleh lama sini. Yang dipanggil rukun tidak panjang. Demikian lagi pada i'tidal, kerana keduanya itu rukun yang pendek. Tulis, i'tidal, duduk antara dua sujud, itu dipanggil rukun pendek, bukan tak boleh panjang. Kita baca setakat doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dipanjangkan salah satu daripada keduanya, terlebih daripada zikir yang dituntuti padanya, qadar Fatihah pada i'tidal, dan sekurang-kurang tasyahud pada julus padanya dengan sengaja, ia lagi mengetahui hukum, maka batalah solat. Rukun pendek tak duduk lama. Dan jangan dikosatkan bangkit daripada sujud itu akan yang lainnya, jangan niat lain. Maka jika diangkatkan kepala sebab terkejut daripada sesuatu, tiada memadai. Tengah kita sujud lalu benda-benda ke bawah, lalu cicak, lompat naik kan, tak boleh. Kena sujud mula, naik. Maka wajib ia kembali kepada sujud, kemudian bangkit antara dua sujud, dan sunat dibaca padanya Rabbighfirli. Baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ingat tak ingat? Ingat. Alhamdulillah. Nak test ni tengok ni. Sedap ingat jawab. Ingat. Kalau suruh baca, lama tak, mana boleh kan. Kena ingat. Tengok makna dia. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Ampunilah aku. Warhamni, kasihinlah aku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Wajburni, perbaikkanlah aku. Warzuqni, kurniakanlah rezeki padaku. Wahdini, tunjukilah, berilah hidayah kepadaku. Wa'afini, afiatkan daku, maknanya sejahteralah kita ni. Wa'fu anni, dan maafkanlah daku. Comel. Berapa perkara kita minta ketika kita duduk antara dua sujud. Baik, rukun yang ke-9, tasyahud akhir. Macam kita ni tertinggal je.
Kenapa dia tak sebut tasyahud awal? Naam? Kenapa? Kenapa tak sebut tasyahud awal? Naam? Sunat ab'ad dalam bahasa fiqh Syafi'i dia panggil sunat ab'ad. Kena ingat. Dia tak masuk dari rukun, manakala tertinggal tidaklah batal solat. Cuma disunatkan dijabarkan dengan sujud sahwi. Mana diganti dengan sujud sahwi. Ingat. Jangan kata oh ni enggak ni kita ni mana sujud. Tak ada tinggal, betul dah. Dan kesembilannya tasyahud akhir, dan sekurang-kurangnya kita baca at-tahiyyatu lillah. Tengok dalam kitab ni kata salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina. Jadi anda tengok tak ada riwayat salam-salam gitu, yang adanya ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Ibnu Abbas, satu lagi riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Mana pelajar kita ni? Coba baca tahiyat solat. Baca dengar. Tak boleh ramah, kena baca sorang. Ini baca depan serat. Baca tahiyat dengar. Jangan tengok kitab. Tak ada, dia mesti ada alif lam. Assalamu alayka ayyuh. Dalam kitab ni dia ringkas boleh. Assalamun alaina, salamun alayka kan. Ni kita kena balik pada lafaz asal. Tanda pelajar tulis. Riwayat yang kita baca, biasanya pelajar-pelajar mazhab Syafi'i ini dia akan riwayat Ibnu Abbas. Tasyahud, Ibnu Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tasyahud sebagaimana Rasulullah ajar pada kita surah daripada Quran. Nabi kata apa? At-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu lagi riwayat dia panggil hadis ni sahih, dikeluar oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i. Satu lagi hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia lain sikit bacaan dia. Depan dia lain, belakang sama. Dia kata apa? Rasulullah ajar kepada kita tasyahud seperti Nabi kita ajar baca Quran. Dengar ni. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi sama. Yang nak dalam hak kita ni lillah tu kemudian. At-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah. Itu riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Mas'ud at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Nabi kata apa? Bila memberi salam, assalamu alayka alaina wa ala ibadillah salihin. Bila kita kata asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi. Bila kita kata assalamu ala ibadillah salihin, kita beri salam semua orang yang baik-baik atas dunia, atas bumi, atas langit. Ini penting. Jadi para jemaah sekalian, kena tandalah dalam kitab kita ni patut dibaikilah. Kita baca tasyahud yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita baca daripada Ibnu Abbas, seperti yang kebanyakan kita hari ini, ataupun kita baca riwayat Ibnu Mas'ud. Ada dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ada dalam ni dalam perisai Muslim. Riwayat Ibnu Abbas ada dalam kepala kamu. Betul? Daripada pasti lagi hafal tak kita ingat kan. Tapi kacau Pak Imam ni, setengah-setengah Pak Imam ni dia kacau. Bila nak akad nikah dia tak baca tasyahud. Kau itu duduk ketah, duduk mikir. Hak kita duduk berlatihnya, aku terima nikah dia suruh baca tahiyat. Pening kau itu. Patut Pak Imam janganlah nak suruh baca tahiyat, kita buat kursus solat, bukan orang nak akad nikah. Buat nyanyi kau itu. Peluh sampai betih kawan dia. Kan? Baiklah. Yang ke-10-nya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekurang-kurangnya baca Allahumma salli ala Muhammadin
ataupun Allahumma salli ala Rasulillah, Allahumma salli ala Nabi wa ala ali Muhammad. Tapi kita baca yang sempurnanya seperti salat Ibrahimi. Baca belakang. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dia panggil salat Ibrahimi. Inilah selawat yang paling baik, yang paling afdal. Karena beberapa orang mari tanya Nabi macam mana nak selawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar di antaranya selawat ini. Karena itu dalam kitab ini ana tulis nukil kata-kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata apa? Setelah aku kaji riwayat-riwayat yang menyebut tentang selawat yang ditanya oleh para sahabat, beberapa orang mari tanya Nabi ajar selawat Ibrahimi. Maka aku simpulkan bahawa inilah selawat yang paling afdal, yang paling baik. Jadi pelajar-pelajar kita tak usahlah duk cari selawat yang lain-lain, memadailah kita selawat dengan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita pergi kepada rukun solat yang ke-11, duduk bagi tasyahud. Duduk itu rukun. Ini setengah orang ni dia sihat duduk atas kerusi. Macam mana? Ini masalah. Sedangkan duduk itu rukun. Dan selawat, duduk untuk selawat, dan duduk untuk salam sekali belakang tu. Dan disyaratkan pada tasyahud bahawa ia mendengarkan dirinya dengan dia seperti bacaan yang wajib. Mana kena dengarlah at-tahiyat. Macam kita baca Fatihah yang telah kita bincang dalam siri yang lepas. Dan mualat maknanya berturut, jangan main putus. Pasal itulah setengah dalam kitab-kitab solat ni dia sambung lalu di antara tasyahud at-tahiyat tu dengan Allahumma salli ala Muhammad, sebab dia takut putus itu. Maka jika diselangi oleh yang lain, tiada dibilang dengan dia melainkan barang yang warid pada yang akmalnya, pada yang akmalnya. Dan tiada mengapa jika dibaca ya ayyuhan nabi dan ditambahkan mim pada alaika dengan alaikum, dan wahdahu la syarikalah, la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia kata tidak mengapa kalau kita tambah hak ni. Dan disyaratkan pula bahawa ada ia dengan bahasa Arab. Tasyahud ni bahasa Arab, dan memelihara segala hurufnya dan kalimahnya dan segala tasdidnya. At-tahiyyatu. Ingat. Jangan main at-tahiyyatu. Allah lagu ni. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibah. Ada lah gitu. Ada baru belajar. Kita hok ngaji lama dia jangan bunyi lagu tu lah. At-tahiyyatu. Tapi jangan jadi jangan waswah pula. At-tahiyyat, tu waswah lagi tu. Baca moleklah at-tahiyyatu. Hak waswah ni kok parok. Orang nak wisaya dia main tahiyat lagi. Allahu akbar, ni balo belakang ni. Mula arwah Pak Cuasa ni kata balo pustaka dia panggil. Itu kata-kata siapa? Mula Pak Cuasa. Ni sohlah Pak Cuasa ni Kelantan. Baik. Rukun yang ke-12-nya memberi salam yang pertama. Salam pertama. Salam yang kedua kenapa tak sebut? Sunat. Nah, insya-Allah dalam bab sunat nanti kita akan baca. Sekarang ni kita nak habiskan perbincangan kita tentang rukun solat. Dan sekurang-kurangnya assalamualaikum. Boleh gitu. Ataupun alaikumussalam, boleh juga. Assalamualaikum, alaikumussalam. Maka yang sebaiknya kita macam biasalah, assalamualaikum warahmatullah. Ingat deh, pipi ni biar orang belakang nampak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setengah orang ni sakit tekak kali. Gitu ya paling. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sebelah dia jawab Waalaikumsalam. Nampak jadi tak?
Malah nampak, mana boleh ikut sunnah. Nabi kita nampak, paling sana paling sini. Hangguk tengah tak payah. Ada setengah kan dia hangguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ada break situ. Tak payah angguk-angguk, tak ada lain sunnah tu. Pakai terus ya pusing. Nantilah kita bahas panjang dalam bab sunat nanti. Cara-cara apa ni tahiyat apa salam yang sempurna. Dan tetapi yang kemudian ini makruh. Baik. Dia kata sekurang-kurangnya assalamualaikum, paling kurang. Yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi, atau alaikumussalam. Kalau kata alaikumussalam boleh, tetapi makruh. Makruh mana tak boleh. Tak boleh. Dan tiada memadai umpama salamun alaikum, tak boleh. Naknya assalamualaikum. Habislah kita bab tasyahud, bab salam. Dan yang ketiga belahnya tartib segala rukun seperti yang tersebut. Apa tartib? Mula dengan niat, kabiratul ihram, qiyam, lagi al-fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, campur dengan tumakninah semua kan. Kemudian apa dia? Tasyahud awal, duduk untuk tasyahud, selawat, lepas tu salam, tartib. Ada tinggal lagi. Ikutlah. Yang pentingnya itu yang panggil tartib, maknanya kena ikut susunan biar betul 13 perkara. Alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan masuk dalam bab faslun fi sunanis salah. Fasal pada menyatakan beberapa sunat sembahyang. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.